Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ruzqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah alaina حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Yang dihormati Puan Dayang Nurhayani binti Amir, Mudira Sekolah Rendah Ai Musleh Melaka. Yang berbahagia Puan Nurhayati binti Muhammad Rasib, Timbalan Mudira Sekolah Rendah Ai Musleh Melaka. Yang berusaha Barisan Guru Penolong Kanan Sekolah Rendah Ai Musleh Melaka. Yang dikasihi Barisan Muallim dan Muallimah Sekolah Rendah Ai Musleh Melaka. Yang diraikan ibu bapa dan murid-murid Sekolah Rendah Ai Musleh Melaka, serta para penonton muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi, dengan rahmat dan inayahnya dapat kita bertemu di dalam program sempena Ma'al Hijrah 1443 Hijrah bertemakan Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Terima kasih dan tahniah juga saya ucapkan kepada Unit Tarbiyah Sekolah Rendah Ai Musleh Melaka kerana berjaya menganjurkan program yang sangat bermanfaat kepada kita pada hari ini. Apa khabar murid-murid semua? Apa khabar juga semua penonton? Ustaz harapkan semuanya sihat walafiat. Moga-moga dirahmati dan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Murid-murid dan penonton sekalian, pada hari ini Ustaz diamanahkan untuk berkongsi ilmu atau berkongsi cerita tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tapi sebelum kita meneroka peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, Ustaz akan memperkenalkan atau bercerita tentang konsep hijrah kepada murid-murid. Apa itu hijrah? Setiap tahun kita sambut Ma'al Hijrah. Boleh kata hari-hari kita sebut perkataan hijrah. Mungkin kan hari-hari kita sebut perkataan hijrah. Apa itu hijrah? Jadi kita kenal, kita tahu dulu apa itu hijrah, kemudian baru kita boleh tahu apa yang perlu kita buat untuk melakukan hijrah ni. Okey. Hijrah, pengertian hijrah ni Ustaz boleh bagikan kepada dua pengertian. Yang pertama, pengertian makani, iaitu pengertian daripada sudut fizikal. Yang kedua, pengertian maknawi, iaitu daripada sudut rohani. Okey. Hijrah daripada sudut makani bermaksud perpindahan atau berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kita maksudnya melakukan perpindahan atau perubahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Contoh paling mudah adalah berpindah rumah. Itu hijrah lah, daripada satu tempat ke satu tempat lain. Daripada sudut maknawi pula, hijrah bermaksud berubah
ataupun bertukar, bertukar daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Maksudnya kita berubah dari keadaan yang mungkin tidak baik kepada baik, yang baik kepada lebih baik, mungkin daripada keadaan yang tidak selesa atau tidak sedap dipandang mata, tidak senang dilihat, kepada satu keadaan yang kita lebih selesa, sedap dipandang mata, ataupun kita rasa senang dengan keadaan tu. Okay? Pengertian kedua ni yang kita nak kenal lebih dalam, lebih lanjut. Okay, contohnya, jadi contoh Ustaz bagi pada bahagian lah, okay, untuk menjelaskan contoh ni. Hijrah ada terbagi kepada dua, iaitu hijrah ijtibariyah, iaitu hijrah yang tiada pilihan, terpaksa. Kemudian yang kedua, hijrah ikhtiyariyah, iaitu hijrah yang ada pilihan. Maksudnya kita nak buat boleh, tak nak buat boleh. Dia bukan paksaan. Okay. Apa contoh hijrah yang tiada pilihan? Contoh pertambahan umur kita. Kita tak ada pilihan. Kita suka tak suka, umur kita akan bertambah setiap tahun. Contoh dulu umur 7 tahun jadi 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Itu tiada pilihan. Kita suka tak suka, umur kita bertambah. Okay, yang kedua, contoh pindah tahun atau pindah kelas. Dari darjah 1 naik darjah 2, dari darjah 2 naik darjah 3, dari darjah 3 naik darjah 4. Kebiasaannya macam tu lah kan, kita akan naik tahun. Daripada sekolah rendah pergi ke sekolah menengah. Kita tak ada pilihan. Daripada sekolah menengah mungkin pergi ke universiti. Macam tu Okey, contoh bagi hijrah yang ada pilihan. Contoh kita nak berubah dari malas kepada rajin, atau ada pilihan. So kita boleh berubah. Tak nak berubah pun boleh. Kita boleh berubah daripada malas kepada rajin. Kemudian kita nak berubah dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang mulia. Itu pilihan kita. Kita tak nak berubah pun boleh. Kita kekalkan perangai buruk kita. Apa contoh? Macam tadilah, malas kan. Okey. Jadi hijrah ni pada murid-murid adalah satu perubahan yang memang akan berlaku dan mesti berlaku. Sama ada secara tiada pilihan, terpaksa, ataupun ada pilihan. Berhijrah atau berubah ni sebenarnya satu sikap yang mulia. Satu sikap yang amat disukai, disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya Ustaz? Ustaz bawakan dalil. Dari Al-Quran dan daripada hadis, ada menunjukkan atau memberitahu kebaikan atau keuntungan orang yang berhijrah. Contohnya daripada hadis Al-Quran, daripada surah daripada Quran, daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-218, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Okay, bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan yang berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul azim. Okey. Maksudnya Allah kata orang yang beriman, orang yang berhijrah, kita lah ni kan, orang yang nak berhijrah ni, dan orang yang berjihad di jalan Allah, semestinya kita mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah ni sangat penting untuk kita. Dan pastinya Allah akan memberi rahmat kepada kita. Allah mengatakan bahawa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu bukti yang bahawa dia akan bagi rahmat kepada kita. Okay, kemudian daripada hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih
Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Setiap perbuatan, sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu hanyalah dengan niat. Dan bagi setiap orang hanyalah menurut apa yang diniatkan. Kerana itu siapa yang hijrahnya kepada kerelaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ialah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk memperoleh keduniaan atau wanita yang bakal dikahwini, maka hijrah itu ialah kepada apa yang telah dihijrahi. Sadaqah Rasulullah. Okay, kat sini hadis ni nak beritahu bahawa hijrah tu ada dua. Pertama, hijrah akhirat itu untuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hijrah untuk dunia. Dua-dua okey, tak ada masalah. Tapi hijrah yang betul lah. Contoh, hijrah akhirat ni, kita berubah daripada tak solat kepada solat. Kita berubah. Jadi hijrah akhirat tu lah. Hijrah dunia, contoh macam contoh tadi dalam ni dia bagi perkahwinan lah. Untuk memurid tak sesuai lah perkahwinan, Ustaz bagi contoh lain lah. Contoh hijrah dunia ni, dia berubah daripada dia tak nak belajar, dia malas belajar, dia berubah nak jadi rajin belajar, nak jadi pandai. So Nabi kata apa? Dia akan dapat hijrah dia tu. Sebab hijrah tu, hijrah dia dunia tapi adalah untuk kebaikan, kan? Tak ada masalah, kan? So kita boleh berhijrah, maksudnya dunia dan akhirat. Seterusnya Ustaz nak bercerita tentang bulan Muharram. Bulan Muharram ni bulan yang paling popular Ustaz rasa, antara bulan popular lah selain bulan Ramadan, kan? Okey, bulan Muharram. Okey, bulan Muharram. Sebab apa dinamakan Muharram? Okey, Muharram bermaksud haram, iaitu terlarang. Okey, bulan ini dipanggil bulan haram kerana diharamkan atau dilarang melakukan dosa dan maksiat. Okey, apa dosa dan maksiat yang dilarang tu? Khususnya orang Arab dulu, secara adatnya mereka dilarang berperang atau berbunuh-bunuhan atau melakukan pertumpahan darah pada bulan Muharram dan bulan haram yang lain lah. Okey, jadi adat ni adalah adat yang bagus. Kemudian jadi Allah dan Rasulnya meneruskan adat ni sebab dia satu adat yang bagus. Jadi dilarang melakukan peperangan. Antara bulan lain yang termasuk dalam bulan haram adalah bulan Rejab, kemudian bulan Zulqaidah dan bulan Zulhijjah. Ada 4 bulan haram. Okey, maksudnya haram apa Ustaz? Haram melakukan peperangan, berbunuh-bunuhan, melakukan pertumpahan darah. Okey. Jadi bulan Muharram ni diambil oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai bulan pertama dalam tahun Islam. Okey, dia dipilih sebagai bulan pertama sebagai tahun Islam. Okey, kemudian dia adalah kait dengan peristiwa lain. Okey, kemudian bulan Muharram ni kebiasaannya 30 hari. Bulan Islam ni 29 atau 30 hari. Okey, apa keistimewaan? Keistimewaan bulan Muharram ni ada 3 keistimewaan. Okey. Yang pertama, seperti yang kita tahu, bulan Muharram ni kita sambut awal Muharram. Itu keistimewaan pertama. Kita sambut tahun baru Islam. Okey, kita sambut tahun baru Islam. Okey. Biasa kita sambut 1 hari lah. Tak adalah sebulan. Okey lah, boleh juga sebulan. Untuk sebab ni tahun, lebih baik kita sambut tahun Islam kan, daripada tahun Masih. Okey. Kemudian yang keduanya, bulan Muharram ni juga adalah antara bulan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Sebenarnya hijrah Nabi itu berlaku di akhir bulan
Safar itu bulan kedua. Ada yang mengatakan di awal bulan ketiga Rabiul Awal. Tapi sebenarnya dia dah bermula daripada bulan Muharram. Sebab tu bulan Ma'al Hijrah ni kalau nak sambut kita boleh sambut 3 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kalau nak lah kan sambut 3 bulan. Lama juga. Okey. Sebab dia ada kaitan peristiwa dan nanti Ustaz akan ceritakan lah dalam kisah. Okey. Kemudian yang ketiga, istimewanya bulan Muharram ni dia ada hari Ashura. Tahu hari Ashura? Hari kita berpuasa Ashura tu. Okey. Sebab apa kita berpuasa Ashura tu? Mesti ada sebab. Okey. Asalnya puasa Ashura ni dimulakan puasa Ashura ni oleh Nabi Musa, kemudian oleh kaumnya iaitu Bani Israel. Kerana pada hari tersebut berlaku peristiwa Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya daripada kezaliman Firaun. Kemudian kaumnya teruskan lagi puasa Ashura tu. Dan Nabi Muhammad SAW juga berpuasa. Dan kemudian dia menyuruh kita juga berpuasa hari Ashura. Okey, hari Ashura ni yang istimewanya kita boleh berpuasa dalam 3 peringkat. 3 tahap lah. Okey. Tahap yang paling tinggi puasa selama 3 hari. Hari yang ke-9 itu Tasu'a, kemudian Ashura dan hari yang ke-11. Okey. Kemudian peringkat yang kedua 2 hari je puasa. Hari Tasu'a dengan hari Ashura. Kemudian yang ketiga berpuasa hanya pada hari Ashura. Tiga-tiga boleh pilih. Okey, itu istimewanya. Tapi ada lagi istimewa. Kalau tak nak puasa pun boleh. Itu lagi istimewa. Alhamdulillah. Sekarang Ustaz akan bercerita tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Okey, jadi Ustaz bahagikan kepada 3 bahagian. Itu peristiwa sebelum hijrah, yang kedua peristiwa semasa hijrah, dan yang ketiga peristiwa selepas hijrah. Kalau mengikut kepada sejarah hijrah Nabi ni banyak peristiwa yang berlaku semasa hijrah ni. So Ustaz bagi kepada 3 dan Ustaz ringkaskan supaya lebih mudah lah. Faham Okay, sebelum ni Ustaz dah cakap hijrah Nabi ni berlaku pada bulan Muharram, Safar dan Rabiul Awal. Nabi berhijrah di akhir bulan Safar atau di awal bulan Rabiul Awal. Okay, sahabat-sahabat mula berhijrah pada bulan Muharram. Yang Ustaz kata tu 3 bulan. Okay. Tapi sebenarnya tanda-tanda untuk Nabi berhijrah ni dah ada sebelum tu lagi. Itu ketika mana? Okay, yang pertama ketika penjanjian Aqabah kedua. Ketika ini orang Yasrib, nama-nama bagi Madinah sebelum tukar kepada nama Madinah, telah datang berjumpa Nabi di Bukit Aqabah. Mereka bertanya tentang Islam, kemudian nak tahu lebih lanjut tentang Islam, dan akhirnya pendek cerita mereka memeluk Islam lah. Okey. Kemudian mereka masa ni lah penjanjian Aqabah yang kedua ni, mereka menjemput Nabi untuk berpindah ke Yasrib atau mengajak Nabi untuk berhijrah, mempelawa Nabi untuk pergi ke sana. Sebab apa? Sebab masa ni mereka tahu bahawa Nabi Muhammad SAW dan orang Islam ditindas. Ditindas dan dihina oleh orang musyrikin Mekah. Okey. Kemudian seterusnya, tapi masa itu Nabi tak berhijrah lagi lah. Okey, jadi kemudian barulah Nabi suruh sahabat berhijrah. Jadi beberapa orang sahabat berhijrah dahulu, sama ada secara individu atau secara berkumpulan. Itu perancangan Nabi. Maksudnya Nabi hijrah ni dah ada perancangan dia. Di antara sahabat yang berhijrah dahulu, antaranya Mus'ab bin Umair, Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir. Mesti kenal kan Ammar bin Yasir kan? Kita pun tahu cerita dia kan. Okay, kemudian antara yang pindah sahabat Nabi yang hampir dengan Nabi, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum. Mereka ni antara orang Islam yang terawal berhijrah dahulu. Okay. Kemudian yang seterusnya, apabila orang musyrik Mekah rasa terancam sebab Islam semakin berkembang dan diterima oleh ramai penduduk Mekah,
Jadi orang kafir, orang musyrik Mekah ni bercadang, okey, membuat konspirasi untuk bunuh Nabi. Ini Ustaz pendek cerita untuk bunuhkan Nabi. Akhirnya mereka bincang, mereka pilih 5 orang pemuda daripada kalangan 50 suku mereka, kemudian mengepung rumah Nabi. 5 orang pemuda dan berkuda, gagah perkasa untuk mengepung Nabi. Untuk apa? Untuk membunuh Nabi. Okey, tapi Allah wahyukan kepada Nabi dan Nabi tahu benda tu akan berlaku. Okey, peristiwa seterusnya Nabi tunggu arahan atau wahyu daripada Allah untuk berhijrah. Dia dah hampir-hampir nak berhijrah ni. Okey. Kemudian Nabi minta Sayyidina Ali bin Abi Talib, okey, untuk menggantikan dia di tempat tidurnya. Ni yang peristiwa yang selalu murid-murid dengar kan. Okey, Sayyidina Ali ganti tidur di sana, baring di sana, berselimut. Lepas tu Nabi keluar lah. Nabi keluar untuk berhijrah. Okey. Kemudian mereka tertipu, mereka tertipu, mereka tertidur, ditidurkan oleh Allah. Bila bangun je tengok tertipu sebab bukan Nabi Muhammad SAW yang ada atas katil tu, itu Sayyidina Ali. Okey. Jadi kita pergi kepada peringkat seterusnya, peristiwa semasa hijrah. Okey, bila Nabi dah keluar je daripada rumah tu, dah bermulalah peristiwa semasa hijrah. Nabi keluar rumah, pergi ke rumah sahabat baiknya iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, kemudian mereka berhijrah bersama-sama. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menemani Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Okey. Kemudian peristiwa seterusnya semasa hijrah, mereka tak pergi terus ke Madinah. Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi. Bersembunyi di Gua Sur, iaitu di Jabal Sur atau Jabatul Sina. Okey. Selama 3 hari 3 malam. Untuk apa? Sebenarnya untuk itu tu sebenarnya perancangan Nabi, supaya untuk menunggu masa yang sesuai untuk bergerak ke Madinah. Okay. Jadi semasa mereka duduk di gua tu, berlakulah juga beberapa peristiwa, antaranya laba-laba membina sarang dia di pintu masuk gua tu. Sebab masa tu orang musyrikin Mekah dah tahu Nabi dah tak ada dekat rumah dia, jadi mereka cari. Okey. Jadi laba-laba bina sarang di pintu masuk, jadi untuk mengelirukan musyrikin Mekah. Begitu juga ada pendapat mengatakan burung merpati pun membina sarangnya dan mengeram telurnya di pintu gua Sur tu. Pun bertujuannya untuk mengelirukan orang musyrikin Mekah supaya beranggapan bahawa dalam gua tu tak ada orang. Tu bantuan Allah. Okey. Okey. Ketika itu juga ada cerita yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa. Sengat bahasa mungkin ular, ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan jengking. Dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar berada dalam keadaan takut. Dan apa Nabi kata? Nabi kata dan ayat ini termaktub dalam Al-Quran. Mana Nabi Muhammad berkata, "La tahzan, innallaha ma'ana." Okey. Antara lain masa Nabi duduk di dalam gua tu, dua orang anak Abu Bakar juga membantu Nabi Muhammad SAW. Antaranya Asma bin Abu Bakar, dia tolong hantar makanan. Duduk dalam gua mana ada makanan. Nak keluar tak boleh, nanti kena tangkap. Okey, jadi Asma ni lah yang tolong hantar makanan. Kemudian lagi seorang anak Abu Bakar, anak lelaki dia bernama Abdullah, menjadi pengintip atau perisik untuk dengar apa perancangan ataupun apa yang berlaku di Mekah ketika itu. Kemudian disampaikan kepada Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar. Okay. Kemudian yang ketiga, hamba Abu Bakar juga membantu, iaitu Amir bin Fuhairah. Membantu dengan cara dia mengembala kambing di depan gua tu. Okay. Di kawasan gua tu. Kemudian sambil-sambil mengembala tu, dia perah susu kambing tu dan bagi kepada Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Okay. Selain daripada tu, apabila keadaan dah aman, dah selepas 3 hari tu, barulah mereka bergerak untuk berhijrah ke Madinah. Okay, ketika inilah Abdullah bin Uraikid, dia belum Islam lah. Dia bukan orang Islam lah. Masa tu dia menjadi penduduk jalan Nabi untuk pergi ke
Madinah. Sebab apa? Sebab Nabi tak ikut jalan yang biasa. Nabi ikut jalan yang sukar, iaitu jalan yang jauh, yang berbatu, berbukit, yang mungkin susah nak dapat bantuan atau makanan. Jadi terpaksa gunakan penunjuk jalan. Okey, kemudian berlaku lagi satu peristiwa apabila dah nak keluar daripada Madinah tu, tiba-tiba ada seorang pemuda yang bernama Surakah bin Malik. Surakah bin Malik ni dia mencari Nabi. Sebab apa? Dia mendengar tadi pembesar musyrikin Mekah menawarkan 100 ekor unta untuk siapa yang berjaya menangkap Nabi sama ada hidup atau mati. Jadi dia pun inginkanlah hadiah tu. Dia pun cari Nabi jumpa sebelum Nabi keluar tu. Okay. Dia pun kejar naik kuda dia. Tapi dia kejar-kejar, kuda dia jatuh. Dia bangun balik. Dia kejar-kejar, kuda dia jatuh, dia bangun balik. Dia kejar-kejar, kuda dia jatuh, bangun balik. Yang ni cerita ni ada banyak versi lah. Okay. Kemudian dia dapat juga jumpa Nabi. Jadi berlakulah satu dialog. Berlaku satu dialog. Akhirnya dia terima apa yang Nabi kata dan dilepaskan. Masa ni dia belum Islam. Selepas ni baru dia masuk Islam. Dia akan dapat ganjaran yang lebih besar lagi. Tu Ustaz tak cerita kat sini lah. Cerita tu nanti akan datang lah. Okey, jadi Nabi pun dah selamat sampai menuju ke Madinah, tapi belum sampai lagi. Masa ni Nabi baru sampai di Quba. Okey, bila di Quba ni lah Nabi berhenti untuk berehat. Masa ni di sini pun ramai orang Islam dan di sini Nabi bina Masjid Quba. Masjid pertama di Quba. Nabi bina di sini. Kemudian Nabi berdakwah, Nabi bercerita tentang Islam. Dan masa ni kat sini pun ada sahabat-sahabat yang sedang menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai ke bahagian yang terakhir, itu peristiwa yang berlaku selepas hijrah. Okey. Apabila kemudian Nabi bergerak daripada Quba menuju ke Yasrib. Okey, Yasrib tu nama sebelum tukar kepada nama Madinah lah. Yasrib nama-nama. Bila sampai je berlakulah beberapa peristiwa. Maksudnya dah sampai tu, maksudnya dah sampai hijrah lah kan. Okey, pertama Nabi dan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu disambut penduduk Mekah dengan meriah dan kegembiraan. Masa tu mereka sangat seronok. Masa Nabi sampai tu, orang berkumpul di tepi jalan menyambut kedatangan Nabi. Dan di sini jugalah mereka bersyair. Dan syair ni sampai sekarang kita alunkan. Dan syair ni diiktiraf sebagai peninggalan warisan Islam tertua, lebih 1400 tahun. Apa dia? Takkan murid-murid tak pernah dengar, tak pernah bersyair ni. Ni syair sebenarnya. Dia dah jadi macam, tapi sekarang dia macam lagu lah kan. Dia dinyanyikan oleh, sekarang ni dinyanyikan oleh pelbagai bangsa. Semua orang boleh nyanyikan syair ni. Dan di pelbagai negara. Kalau tak percaya, buka YouTube tengok. Okay. Apa dia tahu tak? Tahu dengar? Okey, Ustaz kena, kalau gitu Ustaz kena nyanyi lah sikit kan. Kalau tak sedap maaf lah. Okey. Dia macam ni. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Nak Ustaz nyanyi lagi? Ada panjang lagi. Tak apa, nanti kamu cari Jadi disambutkan dengan kegembiraan. Orang Arab kan dulu kalau ada gembira dia akan bersyair lah. Dan syair ni menunjukkan bahawa, nak kata syair ni pun mendapat istimewaannya sebab dia berkait dengan hijrah Nabi. Dan cerita kalau benda ni berkait dengan Nabi ni, biasanya istimewa lah. Allahu Akbar. Masya Allah. Okay, kemudian apabila Nabi dah sampai situ, kemudian Nabi pun duduk bersama penduduk Madinah dan juga sahabat-sahabat. Peristiwa seterusnya Nabi menukar nama Yasrib kepada nama Madinah. Nama Yasrib tu maksud dia yang buruk lah. Kemudian tukar kepada Madinah, maksud yang lebih baik lah kan. Kemudian peristiwa seterusnya Nabi bina Masjid Nabawi. Masjid Nabi lah tu.
Nabi bina dengan penduduk dan sahabat-sahabat daripada bahan-bahan yang bahan-bahan yang asas je. Asalnya Masjid Nabawi ni biasa je, bukan macam sekarang kita tengok sangat mewah, subhanallah. Okey. Kemudian seterusnya peristiwa yang berlaku selepas hijrah Nabi, Nabi dirikan solat Jumaat pertama. Di Masjid Nabawi ni jugalah solat Jumaat pertama berlangsung. Okey. Kemudian peristiwa seterusnya selepas hijrah, Nabi mempersaudarakan. Maksudnya Nabi mengeratkan hubungan di antara orang Muhajirin dan orang Ansar. Siapa orang Muhajirin? Orang Muhajirin ni orang yang berhijrah itulah, Nabi dan juga orang-orang Mekah tadi kan. Ada panggil orang Muhajirin. Kemudian orang Ansar ni penduduk asal, orang Madinah tadi, orang Yasrib. Dia panggil orang Ansar. Kan? Muhajirin bermaksud orang yang berpindah, berhijrah. Kemudian orang Ansar ni maksudnya penduduk asal, orang yang membantulah, membantu orang yang pindah tadi. Jadi Nabi mempersaudarakan sebab Nabi tahu kalau tak nanti akan berlaku perselisihan faham. Okey, contohnya antaranya Nabi mempersaudarakan daripada sudut sosial, itu perkahwinan. Berlaku perkahwinan campur. Kemudian daripada sudut ekonomi berlaku perkongsian perniagaan di antara penduduk Muhajirin dan penduduk Ansar, dan mereka alhamdulillah hidup aman makmur. Dan akhir sekali Nabi membina negara Islam Madinah. Subhanallah, tu yang paling hebat. Penduduk Madinah berasa beruntung, bertuah apabila negara Islam pertama dibina di Madinah. Okay. Kemudian Nabi juga menjadi ketua negara Madinah. Dan selepas itu, nak kata hijrah ni berjaya, dan selepas itu Islam semakin berkembang ke merata tempat, dan orang memeluk Islam pun semakin ramai. Nak kata bahawa hijrah ni memang sesuatu yang bagus dan mulia. Jadi kita boleh ambil iktibar daripada hijrah Nabi ni. Kita kalau nak satu yang lebih baik, memang kena berhijrah. Kalau kena berubah lah, kita kena berubah kepada yang lebih baik. Seterusnya Ustaz nak sentuh lah sikit hijrah ni dengan isu semasa yang kita lalui sekarang, realiti sekarang, iaitu COVID, wabak COVID-19. So mungkin COVID-19 ni menjadi sebab untuk kita berhijrah atau tak nak berhijrah kan? Betul? Mungkin orang kata malah nak berubah, ada COVID-19 ni nanti mati juga kan? Ada yang kata kena berhijrah juga ni, mati pun matilah. Mesti ada yang pernah. Jadi Ustaz nak kaitkan untuk murid-murid bahawa macam mana pun keadaan sekarang ni berlaku COVID-19, macam Ustaz kata hijrah tetap berlaku, sama ada terpaksa ataupun kita boleh pilih. Okay? Jadi Ustaz kaitkan hijrah ni dengan isu semasa sekarang ni dengan hadis Nabi. Pernah dengar tak hadis yang ingat 5 perkara sebelum 5 perkara? Ada lagu dia. Lagu berkenaan dengan hadis ni. Ustaz nak nyanyi tapi nanti kan tak cukup masa pula kan. Jadi tak payahlah. Ustaz tak nyanyilah, kamu carilah kat YouTube ingat kan ada nyanyi tu. Okey. Jadi Ustaz nak kaitkan nak tak nak, kadang kita terpaksa hijrah ataupun kita boleh pilih untuk berhijrah. Okey, apa dia 5 perkara sebelum 5 perkara? Okey. Yang pertama, kita kena berhijrah masa sihat sebelum masa sakit. Masa kita tengah sihat ni, mungkin kita belum kena penyakit COVID-19 ni lagi, ataupun mungkin kita dah baik daripada COVID-19 ni, kita berubah. Mungkin dulu tak kisah pasal kebersihan, tak kisah pasal kesihatan, kita mula ambil kisahlah sikit. Okay. Yang kedua, kita berhijrah waktu kita kaya sebelum kita miskin. Maksudnya waktu kita tengah ada apa-apa ni, tengah ada lah, ada harta ke apa kan, tak kisahlah, bukan kaya raya lah. Sebelum kita kehilangan apa dia contoh, waktu kita ada harta ni, kita beringat sebelum harta tu hilang kan. Sebab sekarang kita tak tahu, macam-macam boleh berlaku kan. Masalah, mungkin masalah utama masalah kesihatan, kemudian masalah ekonomi kan. Jadi beringatlah. Yang ketiga, kita berhijrah masa lapang sebelum masa sibuk. Masa kita lapang, masa sibuk ni, kalau sesuai untuk kamu, masa kamu kanak-kanak ni lah, sebelum kamu dewasa, nak buat apa benda baik, buat lah. Nanti dah besar dah,
dah bekerja, dah kahwin, dah ada anak, dah ada komitmen banyak, sukar sikit lah nak buat. Apa contoh? Okey, masa sekarang ni nak belajar. Belajar. Walaupun PDPR, belajar. Kan? Sebab nanti bila mana tahu satu hari sekolah pun tak ada, PDPR pun tak ada. Dah langsung nak belajar pun susah. Jadi waktu lapang ni lah belajar. Waktu lapang ni lah menuntut ilmu banyak-banyak. Okey, jangan bagi alasan tak nak berubah. Okey, kemudian yang ketiga, masa muda sebelum masa tua. Maksudnya sekarang ni lah nak buat apa-apa, nak buat benda yang bermanfaat, nak buat kebajikan, yang buatlah sekarang sebelum masa tua. Contoh, macam Ustaz kata, masa sekarang ni lah kamu nak belajar membaca Quran. Mungkin di kalangan kamu ramai dah baca Quran. Syukur, Alhamdulillah. Kan? Jangan nanti dah tua baru nak belajar baca Quran. Boleh, tapi susah lah sikit kan. Dengan ada komitmen, dengan ada anak, ada cucu, ada kerja, ada bini, ada isteri kan. 4 isteri pula tu. Susah kan. Jadi masa sekarang lah, masa muda dimanfaatkan sebelum masa tua. Dan kemudian yang terakhir, nak berhijrah masa hidup sebelum masa mati. Memanglah Ustaz dah mati mana boleh berhijrah. Betul. Dah tak ada hijrah dah. Hijrah ke alam barzakh je. Itu je lah hijrah dia. Masanya dah tak boleh buat apa-apa. Jadi nak hijrah sekarang di masa hidup. Sebelum mati tak boleh buat apa-apa dah. Masa ni lah kamu nak berubah. Masa ni lah kamu nak betulkan diri kamu. Sebelum kamu mati. Mati ni tak kenal umur, tak kenal siapa, tak kenal tempat mana-mana, tak kenal apa semua dia tak kenal. Seperti Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi bersedialah. Okey, jadi murid-murid waktu masa wabak COVID-19 ni, jadi kena ada 3 sifat yang kita kena amalkan lah untuk berhijrah. Yang pertama, bersyukur. Bersyukurlah. Mungkin dulu kita senang, mungkin sekarang susah sikit. Mungkin ada benda yang boleh buat, benda tak boleh buat. Jadi kena bersyukur. Kemudian bantu-membantu. So kita tengok orang sekeliling kita, mana yang kita boleh bantu, kita bantu. Kalau tak boleh, kita cubalah bantu dengan cara yang lain. Sebab itu juga mungkin menjedarkan kita untuk berubah jadi lebih baik. Kemudian yang seterusnya, sabar. Kena sabar. Apa contoh sabar, Ustaz? Contoh sabar ketika kamu ber-PDPR ni kan. Dulu pergi sekolah, boleh pergi sekolah kan, belajar. Sekarang dah tak boleh, kena duduk kat rumah belajar PDPR. Kena sabarlah. Dengan masalah kadang tak ada handphone, berkongsi gadget, atau tak ada internet pula lambat kan, macam siput, contohnya tu. Jadi kena sabarlah. Jadi sebab nak tak nak kena berhijrah jugalah. Jangan mengaku kalah. Jangan mudah berputus asa. Jadi macam mana pun apa yang berlaku waktu COVID-19 ni, Ustaz harapkan kamu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. InsyaAllah sama-sama Allah akan bantu yang kita buat. Okey, akhir perkongsian kita pada hari ini, Ustaz buat kesimpulan tentang pengajaran daripada hijrah Nabi Muhammad SAW kepada kita. Apa yang kita boleh ambil? Yang pertama, kita perlu ingat hijrah Nabi ada perancangan, ada rancangan dia, ada plan dia. So kita nak berhijrah pun perlu ada perancangan. Kalau kita tengok sirah peristiwa hijrah Nabi ni, sebenarnya Nabi merancang. Jadi kalau kamu nak berhijrah pun, kamu perlu sediakan perancangan. Terpulanglah nak tulis dalam diary ke, nak tulis dekat kertas ke, ataupun hanya ada kat dalam ingatan ke. Tapi kena merancang. Supaya hijrah tu tercapai. Tak nak jadi hangat-hangat tai ayam separuh jalan kan. Yang kedua, pengajaran daripada hijrah Nabi ni istiqamah ketika hijrah. Kalau kita tengok Nabi SAW dan juga sahabat radhiyallahu anhum, mereka istiqamah hijrah ni, istiqamah dalam Islam sehingga mereka mengembuskan nafas yang terakhir.
Jadi kita pun kena macam tu, kena istiqamah. Dalam hadis pun Nabi ada sebut bahawa hijrah ni susah. Hijrah susah, nak istiqamah tu lagi susah. So apa ubat dia Ustaz? Ubat dia senang. Bukan vaksin. Vaksin lain. Okay? Vaksin dia. Okay, kita panggil vaksin je lah. Okay, vaksin dia tu nama dia bersungguh-sungguh. Macam mana nak istiqamah? Kena bersungguh-sungguh. So apa pun berlaku, kan, apa pun halangan, apa-apa pun percobaan, kita kena teruskan juga bersungguh-sungguh. Kena buat juga. Sebab kata Ali Mamak, apa pun yang berlaku, bersabarlah Ali. Macam tu kan. Okey. Kemudian yang ketiga, sabar ujian dan nikmat Allah. Okay, bila kita hijrah ni, macam Nabi tu, kita tengok peristiwa hijrah tu banyak ujian daripada nikmat kan. Kalau kita kaji, lebih banyak ujian daripada. Tapi kalau kita pula ni kadang nikmat lagi banyak daripada ujian pula. Apa dia tu Ustaz? Okey, contoh sabar ujian orang mengata. Kita ni nak berubah orang mengata, biasalah. Okey. So kena sabarlah apa yang orang kata. Tak apalah, kita anggap itu sebagai motivasi untuk kita berubah. Jangan berputus asa. Okay? Jadi sabar dengan ujian. Banyaklah yang lain, tapi Ustaz bagi ni paling bahaya lah. Bila nak berubah ni, orang mengata ni paling bahaya lah. Okay, yang kedua, sabar dengan nikmat. Contoh bila kita berhijrah ni, Allah bagi nikmat pula, tiba-tiba kita pun alamak malas ni nak berhijrah. Contoh macam mana? Masa sebelum dapat nikmat tu kan, nak PDPR, tak ada handphone, ataupun kongsi dengan handphone dengan ayah atau ibu dengan adik-beradik. Tapi bila satu hari Allah bagi nikmat, dapat handphone, tak tahulah siapa bagi, janji dapat handphone, ambil je, tak apa. Okay, kita pun dah tadi berhijrah, dah hijrah dah nak belajar. Sekali tiba dapat handphone je, terus lupa, dah tak berhijrah. Dapat handphone, buat main game kan, layan YouTube. Lepas tu apa lagi? Bertiktok. Bertiktok ni kalau yang elok tak apalah. Yang jangan yang bertiktok tak elok. Jadi dah diuji dengan nikmat, dah lupa terus. Tadi dia dah berniat nak hijrah, nak berubah untuk belajar. Okey. Ustaz di sini, sebelum Ustaz menutup perkongsian ilmu Ustaz pada hari ini, Ustaz nak ucapkan penghargaan, terima kasih kepada Sekolah Rendah Al-Muslih Melaka kerana sudi memberi peluang kepada Ustaz berkongsi ilmu kepada murid-murid, pada anak-anak Ustaz lah, yang mungkin tak banyak tapi dapatlah untuk murid-murid menambah ilmu. Seterusnya Ustaz nak mohon maaf kiranya kata-kata Ustaz ada menyinggung atau menyakiti siapa-siapa. Ustaz tak sengaja lah. Dan Ustaz harapan Ustaz lah, supaya selepas ni murid-murid semangat atau terus untuk berubah menjadi dari buruk kepada baik, baik kepada lebih baik. Berhijrah lah, sebab hijrah tu memang menguntungkan kamu. Okey. Dan sebelum Ustaz tutup, Ustaz sudahi dengan doa penutup. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam.
Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minkum. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.